Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Untuk subjek sejarah, kita akan pergi kepada subtopik 3.4, kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Okey, untuk subtopik ini, dia agak panjang. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, tapi saya akan cuba ringkaskan supaya kamu mudah faham. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 60. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu aktiviti pertanian. Seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini, kalau untuk pertanian, bermula pada zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik, antara jenis tanaman dia yang dia tanam adalah padi, gandum, barley. Kalau makanan ni, pertanian ni memang menjadi sumber makanan. Dahulu pun memang dibuat pertanian untuk makanan. Sekarang pun sama, benda yang sama sahaja. Manusia menjalankan aktiviti pertanian secara diri, secara kecil-kecilan untuk memenuhi keperluan sendiri. Kalau dahulu secara kecil-kecilan, maksudnya macam saya ceritakan sebelum ni, mereka akan tanam di sekitar rumah mereka sahaja. Namun begitu, pada zaman moden, aktiviti pertanian telah menjadi aktiviti komersial. Apabila hasil pertanian mula dijual, aktiviti pertanian dilakukan secara besar-besaran dalam bentuk ladang dengan menggunakan peralatan moden. Maksudnya kalau zaman dahulu hanya secara kecil-kecilan, sekarang ni secara besar-besaran. Sebab kalau dahulu boleh tanam padi dekat tepi rumah. Kalau sekarang ni awak tanam padi kat tepi rumah ke? Tak kan, beli kat kedai je berasnya. Itu bezanya dahulu dan sekarang. Seterusnya kita pergi kepada memburu binatang. Aktiviti memburu binatang merupakan aktiviti paling tua yang diamalkan oleh manusia untuk mendapatkan makanan. Kalau zaman dahulu, memburu binatang ni memang menjadi, saya istilahkan sebagai kewajipan. Maksudnya wajib memburu. Kalau tak memburu, maksudnya mereka akan mati kelaparan. Jadi memang mereka akan memburu untuk dapatkan makanan. Kalau macam sekarang ni, kita masih memburu ke? Tak kan? Kita pergi saja kedai, beli je lembu, beli je ayam. Itu sekarang, beza dahulu dan sekarang. Kita tengok kat sini. Aktiviti memburu binatang dilakukan menggunakan senjata daripada batu, tulang, kayu, gangsa dan besi. Itu senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Selain pada itu, tombak dan panah digunakan. Bila moden sikit, up sikit, digunakan tombak, digunakan panah untuk aktiviti memburu. Amalan ini masih diamalkan sehingga kini. Pada zaman moden, aktiviti ini memburu dikatakan sebagai hobi. Kalau dahulu memang wajib memburu. Kalau macam sekarang ni lebih kepada hobi. Maksudnya kalau rasa nak pergi memburu, pergi memburu. Kalau tak nak, dah pergi kedai je. Seterusnya, menggunakan peralatan lebih canggih, berlesen dan berdaftar. Kalau nak memburu, mesti ada lesen memburu. Kalau tak ada lesen, memang kena tangkap. Kini aktiviti memburu pula mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa. Seterusnya lagi, menternak binatang. Menternak binatang ni sama macam dahulu. Dulu pun menternak untuk makanan. Kita sekarang ni pun menternak untuk makanan. Cuma kalau dahulu kita buat secara sara diri. Maksudnya tanam di sekitar, tanam pula dah. Kita ternak di sekitar halaman rumah sahaja. Kalau macam sekarang ni, dibuat secara komersial. Sama seperti pertanian. Menternak binatang ni sama seperti pertanian, ya. Seterusnya lagi, kita pergi kepada peralatan. Zaman dahulu dipakai apa? Peralatan. Diperbuat daripada batu, kayu, tulang haiwan, digunakan sebagai kegunaan dalam kehidupan mereka. Macam saya ceritakan sebelum ni lah. Memang guna batu, kayu. Peningkatan manusia menggunakan logam, acuan dan suhu pembakaran membolehkan peralatan gangsa dan besi dicipta bagi menggantikan peralatan batu dan kayu. Bila up zaman dia, lepas daripada zaman batu pergi kepada zaman logam. Daripada zaman logam tu mereka upkan penggunaan peralatan mereka. Peralatan gangsa dan besi merupakan hasil cipta inovasi yang banyak membantu kehidupan manusia sehingga hari ini. Antaranya termasuk pedang. Bila zaman dah berubah, mereka tak guna batu lagi, mereka guna pedang. Parang, tombak, cangkul, keris, kapak. Pembuatan peralatan besi ini terus kekal dalam sejarah tamadun manusia. Peralatan zaman bla 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 bla.
apabila mesin dan jentera mula digunakan. Okey. Lepas pada dah guna pisau, kapak semua tu, okey, sekarang ni dah guna mesin dan jentera. Aktiviti memotong dan menghiris daging tidak lagi menggunakan peralatan batu maupun besi, sebaliknya menggunakan mesin, terutamanya dalam aktiviti komersial. Maksudnya peralihan zaman itu menyebabkan perubahan peralatan yang digunakan. Kalau dulu untuk potong guna batu, lepas tu up sikit guna pisau, lepas tu sekarang ni up lagi dah guna mesin ataupun jentera untuk memotong. Itu peralatan. Seterusnya lagi, tembika. Mempunyai pengetahuan yang tembika bla bla bla, dijadikan bekas makanan dan peralatan masakan. Ini kegunaan tembika pada zaman dahulu. Okey, digunakan sebagai bekas makanan dan peralatan masakan. Kedua-dua pengetahuan ini masih diamalkan hingga hari ini pun ada masih gunakan tembika untuk memasak, tapi kuranglah. Okay, sebab sekarang ni kita zaman moden, memang kita kejar masa. Kalau menggunakan tembika, mangkuk periuk tembika tu biasanya dia lambat panas. Okey, makan masa yang lama. Okey, memang ada periuk tembika, tapi sekarang ni kita dah jarang gunakan. Biasanya sekarang kita dah gunakan multi cooker lah, rice cooker lah. Okey, maksudnya kita dah banyak gunakan benda-benda peralatan elektrik yang lebih cepat sebab kita nak jimat masa. Pada zaman prasejarah, tembika terus dijadikan sebagai peralatan dan upacara ritual. Okey. Tembika buatan Cina seperti tembika resmi bla 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 bla. Okey. Kalau macam sekarang ini, pembuatan labu sayur merupakan industri yang penting di Kuala Kangsar, Perak. Kalau sekarang tembika masih digunakan, tapi lebih kepada untuk industri pelancongan. Maksudnya buat untuk sebagai barang hiasan sahaja. Okey, kebanyakannya lah. Okey. Kalau macam tembika pun, kalau macam untuk memasak pun, kalau macam kamu pergi dekat apa tu, food court, biasa kan claypot kan, claypot tu tembika lah. Okey, masih digunakan tapi tak meluas. Okey, sebab kita sekarang dah ada banyak peralatan yang lebih moden dan lebih cepat. Seterusnya, idiofa. Okey, idiofa ni apa? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita pergi kepada halaman balik tadi. Okey, idiofa. Ya, bawah ni. Okey, ni bawah. Okey, hasil tinggalan manusia zaman prasejarah yang berkaitan dengan ideologi atau kepercayaan. Maksudnya tempat tu dijadikan sebagai tempat penyembahan ke sebagainya, itu kita namakan sebagai idiofa. Okey, kita pergi tadi. Salah. Idiofa. Okey. Manusia zaman prasejarah percaya bahawa kematian bukan penamat kepada kehidupan. Mereka amat menghormati mayat, sama seperti sekarang. Pelbagai kaedah penguburan mayat dilakukan dan kebiasaannya mayat dikebumikan bersama dengan pelbagai peralatan. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, okey, memang mayat ini rangka ini dijumpai dengan bersama dengan tembika-tembika ni. Maksudnya mereka percaya kehidupan selepas mati. Mereka menghormati mayat. Di Gua Cha, Kelantan, kepala mayat diletakkan di atas bantal batu. Okey, itu maksud dia lah. Mayat juga disertakan dengan bekas makanan dan terdapat ritual yang menampakkan kedudukan istimewa seseorang. Maksudnya ada dibekalkan, kadang-kadang mayat itu dibekalkan dengan makanan, ada dibekalkan dengan perhiasan, ada dibekalkan dengan peralatan tembika untuk kegunaan mereka, jenazah itu ke alam seterusnya. Okey. Sehingga kini pengubian okey, mana tadi? Di Sabah terdapat setengah masyarakat memasukkan mayat ke dalam keranda kayu dan disimpan di gua batu kapur. Maksudnya dalam keranda macam ni lah. Okey, ini keranda, dalamnya dia ada disimpan mayat kat dalamnya. Sehingga kini penghormatan terhadap mayat masih terus diamalkan mengikut agama masing-masing. Kalau agama Islam, kita menghormati mayat, kita kafankan mayat tersebut, lepas tu dikebumikan di tanah perkuburan. Ada agama mereka bakar mayat tersebut. Ada agama mereka hanyutkan mayat di sungai. Okey, berbagai-bagai cara untuk penghormatan mayat. Seterusnya itu untuk idiopat. Okey, last sekali, monumen dan seni bina. Sejak zaman Neolitik, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen dan binaan. Okey, monumen. Okey, monumen. Maksud monumen. Okey, tengok dekat sini. Ni monumen bawah ni.
Bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang tokoh, apa tu, bersama atau sesuatu peristiwa penting. Okey, maksudnya bangunan tu adalah bangunan yang bersejarah lah. Okey, digunakan untuk pelbagai-bagai acara lah. Okey, monumen tadi kita pergi balik. Sejak zaman Neolitik, manusia mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen dan binaan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Tapi kalau untuk zaman dahulu, dia lebih kepada untuk tujuan kepercayaan mereka lah, untuk tujuan ritual mereka. Tengok ni, macam ni. Okay, ini pun untuk upacara agama mereka juga. Binaan ini sebagainya masih kekal sebagai warisan sejarah untuk diwarisi oleh generasi akan datang. Pada zaman moden, kemampuan manusia membina bangunan yang mengganggukan terus meningkat seperti Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC. Maksudnya kalau macam sekarang ni, kita masih juga membina monumen, tapi lebih kepada untuk tujuan komersial. Maksudnya dalam bangunan tu ada tempat perniagaan, ada tempat beribadat pun ada tempat membeli belah pun ada, pelbagai fungsi lagi untuk bangunan tersebut, monumen tersebut. Kalau zaman dahulu lebih kepada keagamaan. Okey, itu adalah penerangan saya. Okey, ini saya ringkaskan apa yang telah saya terangkan tadi. Kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Kesinambungan ni maksud turutan lah, zaman dahulu sampai zaman sekarang. Apa turutan dia? Okey, kita imbas balik yang tadi, aktiviti pertanian. Okey, kalau dahulu secara diri dan secara kecil-kecilan, kalau sekarang secara komersial, secara besar-besaran. Okey, memburu binatang, senjata daripada batu, tulang, kayu, gangsa, besi. Kalau sekarang senjata lebih canggih, berlesen dan perlu didaftarkan. Untuk mendapatkan makanan, kalau dulu sebagai memang wajib untuk memburu sebab nak dapatkan makanan. Kalau sekarang sebagai hobi. Kalau nak makan kancil, tak ada jual dekat pasar. Okey, jadi kena pergi memburu sendiri kalau nak makan kancil. Menternak binatang secara diri, secara kecil-kecilan kalau zaman dahulu. Kalau sekarang ni secara komersial dan secara besar-besaran. Peralatan pula, kalau zaman dahulu daripada batu, kayu, tulang, haiwan. Kalau sekarang ni menggunakan mesin. Okey. Tembikar, okey, sebagai bekas makanan dan peralatan memasak. Kalau zaman dahulu sebab penggunaan logam belum meluas, jadi mereka akan gunakan tembikar untuk masak. Sekarang ni hanya sebagai barang perhiasan. Contohnya labu sayung tu. Okey, diletakkan air kat dalam tu. Okey, sebab kalau letak air kat dalam labu sayung tu, air tu lebih sejuk. Okey, kalau macam sekarang ni tak payah nak letak dalam labu sayung lah. Letak je dalam peti ais. Tak pun tekan je kowe tu, dah terus keluar air sejuk. Itu sekarang. Kalau zaman dahulu tak. Okey, kalau nak dapatkan air sejuk, mereka akan letakkan dalam labu sayung. Idiofa, okey, mayat dikebumikan bersama dengan peralatan macam saya ceritakan tadi. Okey, kalau macam sekarang, penghormatan mayat diamalkan mengikut agama masing-masing. Okey, last sekali, monumen seni bina lebih kepada kepercayaan. Kalau dulu mereka bina untuk upacara ritual mereka, untuk upacara penyembahan mereka. Kalau macam sekarang, monumen yang dibina, seni bina lebih cantik dan lebih pelbagai fungsi ataupun tujuan. Okey, ini adalah ringkasan apa yang telah kamu pelajari pada hari ini. Tugasan kamu senang saja, tulis hari, tulis tarikh macam biasa. Hari ini hari Khamis. Berapa hari bulan? 6, 7. Entah, saya pun tak tahu. Tulislah. Okey. Buat dalam melintang. Jangan menegak. Kalau menegak nanti tak cantik. Tulis dalam keadaan melintang. Buat jadual elok-elok. Copy paste sahaja jadual yang saya bagi ni. Okey. Kamu boleh screenshot supaya kamu senang untuk menyalin nanti. Okey, boleh screenshot kesinambungan ni. Okey, ini dah tak boleh ke tepi dah. Okey. Nanti kamu boleh rujuk buku teks muka surat 60, 61, 62, 63. Ada kat dalam tu. Okey. Dah siap screenshot belum? Okey, kalau dah siap, okey. Itu sahaja untuk hari ini. Tugasan yang dah siap ini kamu boleh send kepada link yang saya berikan. Okey, untuk setiap tugasan yang telah disend kepada saya akan masukkan dalam SSDN untuk amalan baik. Kamu akan dapat mata untuk amalan baik. Okey, ini untuk yang send kerja yang dah siap saja tau.
Okey, kalau yang send kehadiran saja saya tak akan bagi untuk amalan baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.